terpaling banyak ibadahnya, terpaling banyak ilmunya. Dan ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah hamba dia, Allah halau dia yang dulunya namanya Azazil, sekarang dah bertukar menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Testing suara. Dengar suara Ustaz? Testing 1 2 3. Tes. Dengar suara? Suara okey? Dengar suara Ustaz? Boleh komen? Dengar tak suara Ustaz? Kalau dengar? Dengar suara? Tes 1 2 3. Dengar? Okey. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan roh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamilal Quran wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Okey. Teruskan sahabat-sahabat. Teruskan tekan butang share, kemudian copy link laju-laju. Okey, masukkan dalam grup masing-masing. Insya-Allah di waktu yang mulia ini, sekejap masa yang mulia ini, insya-Allah kita nak sama-sama menghayati surah Al-Kahfi. Okay, boleh share dulu? Boleh tekan butang share, kemudian copy ni laju-laju. Nanti boleh komen amin amin boleh komen amin amin insya-Allah. Okey, untuk panggil sambil-sambil boleh tekan butang share, kemudian copy ni laju-laju. Tekan butang share, kemudian copy ni laju-laju insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrih. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak sama-sama baca surah Al-Kahfi. Sama-sama nak baca surah Al-Kahfi sambil, dan semestinya kita bukan sekadar baca tapi kita nak faham. Okey, sekarang ni boleh buka surah Al-Kahfi, siapa ada Quran boleh buka surah Al-Kahfi muka surat 293. Okay, kita baca satu-satu slow-slow ya. Kita baca slow-slow, kemudian kita hayati sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang derjam. Apabila kita bercakap, setiap kali kita nak baca Quran, kita disunatkan untuk beristi'azah. Kita disunatkan untuk kita beristi'azah. Isti'azah ini artinya kita minta pertolongan, minta berlindung
kita nak minta berlindung daripada siapa? Kita nak minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ulama memberi garis panduan kepada kita dengan ulama mengambil ayat ataupun perkataan untuk kita baca, untuk kita sebut setiap kali kita nak baca Quran. Maka ulama mengambil daripada surah An-Nahl. Daripada surah An-Nahl, kita tengok daripada surah An-Nahl pada ayat yang ke-90, 98. Ayat yang ke-98 boleh tulis surah An-Nahl ayat yang ke-98. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kita baca Quran, fasta'id billah, maka minta pertolongan, minta berlindung, fasta'id billahi minasyaitanir rajim, minta berlindung daripada Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kita tengok daripada ayat Quran ini, iaitu pada surah An-Nahl ayat yang ke-98, tuan-tuan. Okay, boleh tulis surah An-Nahl ayat yang ke-98. Maka apa yang kita faham ni? Oh, setiap kali kita nak baca Quran kena minta berlindung daripada syaitan. Kenapa nak kena minta berlindung daripada syaitan? Pernah tanya tak dalam diri kita, kenapa aku nak kena berlindung daripada syaitan? Kenapa nak perlu berlindung daripada syaitan? Kenapa tak kena berlindung daripada sahabat-sahabat ataupun daripada orang lain, daripada gangguan lain? Contohnya kita kata a'udzu billahi min syai'in hal ahwal min syai'in ahwal. Aku berlindung daripada perkara-perkara sibuknya dunia. Tetapi kita berlindung dengan syaitan. Kita terus minta berlindung dengan syaitan kerana ketika kita nak baca Quran, tuan-tuan, Quran adalah benda yang suci, yang memberikan kotoran itu, yang menyebabkan ada kotoran, yang memberikan kewaswasan kepada diri kita, yang membuatkan hati kita, asalnya hati kita bersih, tetapi hati kita mula dikotori. Kita dikotori oleh dosa-dosa disebabkan di antaranya adalah gangguan daripada syaitan, adalah tipu daya syaitan. Syaitan kata, tak payah baca Quran lah, baca Quran buat apa? Tak payah faham, tak payah baca Quran, tak perlu pun baca Quran. Kau dah kaya, tak payah baca Quran. Kau kan sibuk, tak payah baca Quran. Tak payah baca Quran. Tak payah baca Quran sebab kau sibuk. Tak payah baca Quran sebab engkau kan dah kaya. Tak payah baca Quran sebab kan kau dah ada pangkat. Tak payah baca Quran sebab kau dah dewasa. Baca Quran ni hanya untuk budak-budak je. Kan? Jadi nak menghindari daripada syaitan tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita supaya minta berlindung daripada syaitan. Syaitan dia beri was-was. Mana dalil kata memberi was-was? Was-was ni maksudnya macam mana? Kita tengok kata Allah di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana syaitan ni, dia datang waswas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarril waswasil khannas. Macam mana? Apa maksud al-khannas? Maksud al-khannas artinya dia datang kejap, mana dia pergi. Ibarat contohnya macam ni lah, ibarat dia ambil benda ni, dia lempar. Tak dia lempar. Ini apa dia nusuk? Dia bersembunyi. Itu maksud al-khannas. Dia kata dekat kita, tak payah masuk live Ustaz Zul lah, buat apa? Kau kan dah pandai.
Tak payah hayatilah surah Al-Kahfi ni, tak payah ni. Tak payah ni, banyak lagi nak kena buat benda kerja lain lagi. Sibuk ni dia kata. Kita pun mengiyakan. Habis. Tetapi jika kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita minta berlindung daripada syaitan yang derajat, insya-Allah Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita dihindari daripada tipu daya syaitan. Kemudian kenapa syaitan ini digelar syaitan ar-rajim? Allah gandingkan syaitan ini dengan ar-rajim. Allah gandingkan syaitan dengan yang direjam. Allah gandingkan. Sebabnya kita tengok dalam surah yang kita selalu baca setiap malam. Siapa selalu amalkan surah Al-Mulk setiap malam? Angkat tangan, Ustaz nak tengok. Boleh tulis dalam komen. Saya selalu amalkan surah Al-Mulk. Saya selalu amalkan surah Al-Mulk. Siapa yang dah hafal surah Al-Mulk setiap hari? Dah hafal lah. Dah hafal. Berapa ayat? Siapa dah hafal 30 ayat surah Al-Mulk? Dah hafal surah Al-Mulk 30 ayat surah Al-Mulk kan? Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala royak ke kita, dia bagi tahu dekat kita, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ayat kelima tu. Saya hafal separuh Ustaz, saya hafal satu ayat, saya hafal beberapa ayat. Tak apa. Yang penting amalkan setiap hari. Ustaz yakin dan percaya. Amalkan baca surah Al-Mulk setiap hari sampai sehinggalah selama setahun. Ustaz yakin dan percaya. Kita amalkan, kita baca. Tapi syarat dia baca, tengok Quran betul-betul. Perhati betul-betul, baca. Selama setahun. Dia akan ingat tanpa kita sedar bahawasanya kita dah hafal surah Al-Mulk. Itu cara dia. Baca setiap malam. Jadi, apabila kita tengok dalam ayat ini, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah hiaskan langit ini. Dia ada lampu. Lampu itu adalah bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahkan bintang itu dijadikan sebagai benda alat, sebagai senjata untuk memanah, untuk merecam syaitan. Tengok. Ni, derjam syaitan. Sebab tu dia gandingkan minasyaitanir rajim. Pada ayat yang dalam surah An-Nahl ini, dia kata, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Rajim. Syaitan yang direjam. Kenapa syaitan itu direjam? Pertama, sebab syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat. Daripada mula-mula syaitan ni, asal nama dia ni, dia adalah jin biasa. Orang biasa, jin biasa. Jin biasa. Semua jin diciptakan jin daripada min marijin min nar wa khalaqal janna min marijin min nar. Daripada api diciptakan jin. Kemudian jin ini dia suka beribadah, ibadahnya dia, sehinggalah jin ini diangkat darajahnya sehingga menjadi ketua kepada bukan sekadar jin-jin, para jin, bahkan menjadi ketua kepada para malaikat. Malaikat dan jin, ketuanya adalah jin yang tadi asal jin biasa, kemudian diangkat darajahnya, sekarang dipanggil bernama Azazil. Hamba Allah yang diangkat oleh Allah, diangkat darajahnya, Azazil. Kemudian setelah Azazil diangkat darjahnya, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan
Dia kata, hei para malaikat, sekali dengan jin apa semua, para malaikat jin dan ketua jin tadi, bahkan dia jadi ketua malaikat, dia dulu asalnya jin, kemudian jadi ketua para malaikat. Dia kata, hari ini wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hari ini aku nak buat satu makhluk Allah yang akan menjadi makhluk yang menjadi khalifah. Kita semua adalah khalifah, tuan-tuan. Kita semua adalah ketua. Ada sebab kenapa kita dilahirkan di sini. Ada sebab kenapa kita ditugaskan di sini. Ketika mana diciptakan Adam, sebelum diciptakan Adam, malaikat kata apa? Kenapa Allah nak kenapa engkau nak ciptakan makhluk lain, sedangkan makhluk ini pasti akan bertumpah darah lagi. Sebab sebelum ni ada dah makhluk, para jin duduk atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jin ini duduknya mereka selalu bertumpah darah, bersengketa, bergaduh apa semua. Lepas tu para malaikat kata, kenapa nak diciptakan lagi? Kenapa nak ciptakan lagi? Qalu ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedangkan kami sentiasa bertasbih kepadamu, kami sentiasa memujimu. Kenapa nak ciptakan makhluk lain lagi? Kata Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Aku tahu apa yang kau tak tahu. Jadi tuan-tuan, apabila gitu, kemudian setelah diciptakan Adam alaihi salam tu wassalam, maka ketika itu Azazil tadi dia tengok dalam keadaan tak puas hati. Setelah diciptakan Adam di hadapan pintu syurga, dia tengok tak puas hati besar Adam ni, 60 hasta. Anda boleh komen amin supaya TikTok buka FYP yang seterusnya. Amin, komen amin, laju-laju. Dan terus tekan butang share, komen dan copy link, laju-laju. Dan kalau ada apa yang anda dapat faham, terus bagi tahu. Terus komen poin apa yang anda dapat juga. Boleh komen amin, laju-laju. Kemudian Allah SWT Sayyidina Muhammad. Setelah diciptakan Adam, kemudian syaitan tengok. Azazil tengok. Dia tak puas hati. Dia pun tengok. Apabila diciptakan Adam, dia tengok Adam ini ada lubang. Adam ini ada lubang. Ada berapa lubang? Lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, ada lubang telinga, ada lubang kemaluan depan dan belakang, ada lubang. Ketika diciptakan, dia pun masuk lubang, tengok dalam. Sebab itulah kenapa kita ni ada sakit-sakit, sebab ada jin yang duduk masuk dalam darah-darah kita ni. Dia tahu apa masalah kita. Sebab tu kita kena sentiasa minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu baca Quran, sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir akan bawa kita dihindari daripada masalah-masalah ataupun dihindari daripada dalam diri kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa penyakit dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, setelah dia tengok, dia kata, ni tak mantap ni, tak mampat. Sebab ada lubang. Ni mesti ni. Wa kana al-insanu ajula. Mesti tu kopuh-kopuh. Dia tahu dia ni bukan biasa-biasa. Beribadahnya dia, tingginya ibadahnya dan ilmu dia banyak. Allah angkat ni. Sekali lagi Ustaz, dia kata wa id qulna lil malaika usjudu li Adam. Sujud kepada Adam alaihi salam. Apabila diminta untuk sujud, fasajadu, semua sujud illa iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kata, aku tak sujud. Kenapa aku nak sujud? Sedangkan dia diciptakan daripada api. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Kenapa aku nak sujud kepada dia? Aku lebih mulia. Disebabkan dia sangka dia paling mulia. Dia rasa dia yang paling mulia.
terpaling banyak ibadahnya, terpaling banyak ibadahnya, terpaling banyak ilmunya. Dan ketika itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah, hamba dia, Allah halau dia, yang dulunya namanya Azazil, sekarang dah bertukar menjadi iblis. Labisa artinya pakaian. Pakaian dalam bahasa Arab dipanggil labisa. Pakaian menutup aurat kita. Pakaian labisa, pakaian yang kita pakai ini menutup aurat kita. Kemudian di hadapan ini disebut balisa. Labisa, balisa. Balisa ni pakaian tutup. Kemudian ada lagi balisa, maksudnya aurat itu ditunjukkan balik, dinampakkan balik. Sebab itu digelar sebagai iblis. Dulu ada pakaian menutup aurat. Kemudian ada lagi perkataan balisa ini bertukar balisa, labisa tadi. Labisa pakaian, balisa artinya iblis. Kemudian apabila iblis itu dibuang, dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, "Ukhruj," qala fakhruj innaka minas saghirin, qala innaka minal munzarin ila yaumi waqtil ma'lum. Dia kata, Allah, disebabkan kau telah halau aku, kau telah laknat aku nak minta satu saja, panjangkanlah umur aku sehingga yaumul qiyamah, dan aku akan menggoda anak Adam. Aku akan menggoda anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah berikan keikhlasan dalam diri. Ikhlas ni makna hati kita kosong, hanya ada Allah dalam diri kita. Itu maksudnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Jadi apa yang kita dapat faham daripada sini? Syaitan dulunya iblis, kemudian kuncu dia, keturunan dia ni dipanggil sebagai syaitan. Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjuduu wa idh qala rabbuka lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjuduu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Keturunan iblis ini Allah sebut lagi di dalam ayat yang ke-63. Kata Allah, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkur. Maka setelah itu iblis, asalnya iblis, kemudian keturunannya digelar sebagai syaitan. Maka sebab itulah kita minta berlindung daripada keturunan iblis. Iblis tak datang dah. Iblis tak akan datang goda kita dah. Bukan iblis dah. Bukan iblis saja. Iblis tak akan datang untuk goda kita. Tak akan datang. Sekarang ni yang datang goda kita adalah keturunannya. Sebab apa? Kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Maka tuan-tuan yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi kerana Quran, maka ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syaitan adalah yang direjam sampai bila-bila. Nampak? Dah faham ke? Kenapa kita kena minta berlindung dengan Allah? Kerana Al-Quran ini suci. Apabila Al-Quran ini suci, yang mengotorkan adalah
yang mengotorkanlah Allah diri kita, iaitu dosa kita, yang memberi pengaruh ataupun memperdayakan kita adalah syaitan. Syaitan yang mana? Syaitan yang dirjam. Sebab itulah setiap kali kita nak baca Quran, ketika itu kita menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dapat sesuatu? Teruskan komen. Dapat. Ustaz nak tengok apa yang anda semua faham. Apa yang anda semua faham. Teruskan komen. Kalau tak tahu nak komen apa, komen amin. Alhamdulillah, kita dah masuk ranking ke nombor 21. Ranking hari ini kita nombor 21. Alhamdulillah. Kita nombor ke 21. Teruskan sahabat. Boleh? Dapat? Teruskan sahabat. Teruskan sahabat yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi kerana Quran. Alhamdulillah dapat sesuatu. Okey. Seterusnya kita akan baca satu persatu ayat yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Setelah kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita minta berlindung daripada syaitan yang dirjam. Kemudian kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ketika mana kita menyebut dengan nama Allah, kita rasa Allah. Tadi kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitanir rajim. Sekarang ini aku tengah nak baca Quran ya Allah, aku tengah nak menhayati Quran ya Allah, aku tengah nak hafal Quran ya Allah, aku tengah nak mengamalkan Quran ya Allah, aku tengah nak menyampaikan Quran ya Allah. Aku mulakan dengan namamu ya Allah. Apakah sifat dirimu ya Allah? Kenapa aku mulakan denganmu ya Allah? Kerana engkau yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Hari ini tuan-tuan, kita bangun daripada tidur, kita tak perlu pun tekan mana-mana switch untuk kita buka mata. Tidak ada tidur tekan switch. Ataupun kita nak menggerakkan tangan kita, tidak ada switch, mana-mana switch pun kita kena tekan. Dan mata kita hari ini tuan-tuan, cuba gunakan mata. Sekejap ustaz nak semua fokus, guna mata masing-masing, guna mata masing-masing, pejam mata, kemudian buka. Okay. Tengok telefon. Dah tengok telefon. Sekarang ni alihkan telefon, tengok ke depan. Nampak tengok ke depan? Nampak kan? Kita tengok di depan, mata kita fokus ni. Kita tengok ke jauh lagi, mata kita fokus jauh. Ada ke tuan-tuan tekan mana-mana switch? Ataupun sekarang ini, kalau kita bahasa paling mudah kita nak faham, guna kamera tu kan, kamera kita zoomkan, zoom. Ataupun telefon kita tu kita tekan, kita zoomkan. Adakah kita perlu tekan mana-mana switch untuk kita zoomkan mata kita? Tak ada. Tak ada mana-mana switch yang perlu kita zoomkan. Allah Akbar. Maha murahnya Allah, Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mu ikut aku tak? Ikut, bagus. Mu ikut aku tak? Tak ikut aku. Aku tetap bagi mata yang sama. Semua orang matanya adalah dua. Semuanya matanya dua. Walaupun seseorang itu kufur, walaupun seseorang itu belum beriman kepada Allah, walaupun seseorang itu buat maksiat kepada Allah, tetap Allah bagi mata yang sama dua. Tetap Allah bagi.
Tetapi hari ini apa yang kita perlu rasa dalam diri kita, sifat Allah yang seterusnya, Ar-Rahim. Ar-Rahim, sifat Allah yang dipanggil sifat penyayang. Sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sayangnya Allah ini, dia hanya pilih Ar-Rahim ini di akhirat sana. Allah pilih. Ketika di dunia Allah Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah bagi semua. Tetapi ketika berada di akhirat nanti, di pada mahsyar, Allah pilih yang Allah nak pilih. Allah hanya pilih inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam saja yang Allah pilih. Hanya agama Islam, hanya Allah itu saja. Malik yaumiddin, pada hari itu agama mana-mana aku yang tentukan, iaitu Allah yang tentukan. Dan kata Allah dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Hanya agama yang aku redha, hanya agama yang aku terima, agama Islam sahaja. Agama lain aku tak terima. Baik macam mana pun engkau agama, hebat macam mana pun engkau agama, ramai macam mana pun engkau beragama, hanya agama Islam saja Allah. Allah pilih orang baik. Allah pilih orang yang dia nak pilih bagi rahmat. Mintalah doa, ya Allah, pilihlah kami termasuk golongan orang-orang yang diberi rahmat-Mu ya Allah, orang-orang yang dikasihi oleh-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Allah dapat sesuatu sahabat. Semoga dengan dua ayat ini memberi kesan kepada diri kita. Kita minta berlindung daripada syaitan, kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kemudian kita minta, aku nak buat ini ya Allah kerana-Mu ya Allah, yang mana Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Allah. Teruskan sahabat, teruskan komen amin, 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 amin. Komen amin ya. Tak tahu nak komen apa, komen amin ya. Komen amin, 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 amin. Sebab apa? Kita nak supaya TikTok buka FYP yang seterusnya. Dan teruskan tekan butang share, kemudian copy ni laju-laju. Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ambil satu ayat. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan. Maka kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Tidak ada di dalam Quran makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan daripada kebenaran. Apa yang kita faham daripada ayat ini ya? Allah nak suruh kita puji Allah. Puji Allah. Puji Allah. Kenapa nak kena puji Allah? Kerana Tuhan, kalau dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku puji Engkau ya Allah kerana Kaulah pemilik segala alam, alam barzakhnya, alam akhiratnya, alam dunianya, alam malakutnya, alam malaikatnya, alam ghaibnya, alam manusianya, alam jinnya, alam binatangnya, alam segala alam semua alam. Engkaulah pemilik ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Aku puji Engkau ya Allah. Kerana aku tidak ada walaupun satu sebesar darah pun, sebesar zarah pun nikmat Allah. Walaupun sebesar zarah pun kita tak ada kuasa pun untuk mana-mana alam. Kalau kita kata engkau raja kat mana? Kau sultan mana? Aku
aku sultan, raja kepada negeri itu. Okey, kau dah baik, kau dah hebat dah. Engkau raja dan sultan mana? Aku raja presiden kepada benua Asia. Oh, kira hebat dah. Kemudian kau presiden mana? Aku presiden kepada seluruh dunia. Seluruh dunia ni, di bumi ini aku presiden. Oh, hebat. Tetapi kau tidak boleh lagi, belum lagi boleh menguasai jin. Sulaiman alaihi salam wassalam, Nabi Sulaiman, dialah raja, bukan sekadar raja kepada manusia, bahkan raja kepada jin, bahkan raja kepada syaitan, bahkan raja kepada binatang-binatang. Itu pun belum lagi dipanggil sebagai Allah. Bukan Allah lagi, dia Nabi, dia hanyalah makhluk manusia biasa lagi. Hebat dah tu. Sudah hebat. Dia boleh kuasai binatang-binatang, dia boleh kuasai jin-jin, para malaikat, dia boleh kuasai binatang-binatang, manusia boleh kuasai. Tetapi tuan-tuan, dia hanya manusia biasa. Dia hanya manusia biasa. Bahkan Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, sudah wafat. Ada lagi yang naik. Tetapi tuan-tuan, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah presiden kepada manusia, jin, malaikat, binatang. Dialah presiden Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu presiden kepada manusia, presiden kepada binatang, presiden kepada jin, presiden kepada malaikat, presiden kepada binatang-binatang, tetapi Nabi bukannya Allah. Tak berkuasa lagi semuanya. Ada benda yang Nabi tak tahu, ada benda yang Nabi tahu. Nabi tahu hanya wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang diwahyukan saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Kalau Allah tak bagi tahu, tak izinkan untuk tahu, Nabi tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kepada alam dunia, alam akhirat dan semua alam. Allahu akbar. Hebat. Hebat ke tuan-tuan? Hebat ke Allah Subhanahu wa taala? Tulis di ruang komen, hebatnya Allah, hebatnya Allah. Hebat sangat. Hebat sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Hebat tak terkata hebat. Kemudian alladzi anzala ala 'abdihi alkitab. Bahkan Allah ni hebat, dia tahu, dia ciptakan manusia. Kita kalau kita nak buat satu projek, kita nak buat mana-mana projek, mesti kita kena ada dia kata ketah kerja, ketah cadangan, ketah kerja, betul tak? Kita mesti ada ketah cadangan, ketah kerja. Jadi Allah ada ketah kerjanya, ada kertas cadangannya, ketah kerjanya, ada manual booknya adalah Quranlah ketah kerjanya. Kenapa kau ciptakan manusia? Kenapa kau ciptakan manusia? Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin pertama. Apa lagi yang kita nak kena buat dalam hidup ini? Apa lagi yang kita nak kena buat, tuan-tuan? Maka di situ Allah menyebut, qullah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kau nak tahu apa yang perlu kau ambil? Ambillah Quran sebagai pedoman hidup. Maka walam yaj'al lahu 'iwaja. Maka tuan-tuan, kau takkan sesat. Apabila kau pergi, kau ada masalah, kau bengkok sikit, tapi kalau kau ambil Quran, kita tu betul. Kau pergi jauh, kemudian kau bengkok,
Kami Quran, dia betul betul. Sebab itulah Allah menyebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana kau beri nikmat. Siapakah jalan yang Allah bagi nikmat? Kata Allah dalam surah An-Nisa, ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jadikan orang yang mendapat nikmat itu minal ladina minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq, wasyuhada, dan para syahid, was-salihin, wasyuhada was-salihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka semua adalah sebaik-baik rafiq, sebaik-baik orang yang kakak, orang yang kita nak bersahabat, mereka lah. Jadi ketika mana apa yang kita dapat faham, Quran ini tidak membengkokkan kita dalam diri kita. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasada jasad kullu ala wahyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam diri kita ada satu ketul daging, yang mana satu ketul daging ini idza salahat salahal jasad kullu, apabila bersihnya, apabila eloknya daging ini, maka eloklah keseluruhan tubuh badan. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, apabila tak eloknya, rosaknya anggota ini, maka rosaklah segala-galanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah kamu, seketul daging itu adalah hati. Tuan-tuan, apa maknanya di sini? Kita kadang-kadang kita sakit kepala, ataupun kita ni sakit kaki, sakit belakang, ataupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian keuangannya, dengan ujian rumah tangganya, dengan ujian keluarganya, dengan ujian anak-anaknya, dengan ujian pasangannya, dengan ujian sahabat-sahabatnya, dengan ujian bosnya, dengan ujian majikannya, dengan ujian pelbagai ujian yang kita tahu ataupun kita tak tahu, tuan-tuan. Sebenarnya ujian itu ujian yang paling kita takut apabila hati kita rosak, hati kita dipenuhi dengan dosa-dosa, hati kita dipenuhi dengan titik hitam kerana penuh dengan dosa. Apabila hati kita dipenuhi dengan titik hitam kerana dosa, ketika itu walaupun kita sakit sikit pun kita salahkan Tuhan. Walaupun kita sakit sikit, kita mula hilang sabar. Walaupun kita diuji sikit, kita tak ada, kita rasa ya Allah, dunia ini katalah dunia ini kecil saja. Kadang-kadang kan kita naik kereta, kita tengah serabut. Walaupun naik kereta kita rasa dunia ni luas, boleh berjalan bawa kereta ke sana ke sini. Tetapi ketika itu, kalau hati kita ni dipenuhi dengan titik hitam iaitu dosa, ketika itu hati kita mula sempit. Apabila hati kita mula sempit, maka kita akan rasa serabut. Serabut yang sangat-sangat. Macam mana soalannya, macam mana nak bersihkan hati itu? Dan apabila hati kita ni dia sempit, dia serabut, maka kita mula bengkok daripada jalan yang betul. Kita mula jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula jauh dengan Allah. Ketika mana kita mula jauh dengan Allah, tak ada apa-apa dah. Walaupun kita berjaya macam mana pun, kalau kita jauh dengan Allah, tak ada apa-apa. Allah payahkan di sakratul maut, Allah payahkan dalam alam barzakh, Allah payahkan di pada mahsyar. Allahu akbar. Na'udzubillah.
Allah payahkan untuk masuk syurga Allah, mudahkan masuk neraka Allah. Nauzubillah. Maka ketika inilah diperlukan untuk membersihkan, untuk membetulkan balik benda yang bengkok. Maka untuk betulkan balik benda yang bengkok, Quranlah yang membetulkan. Mana cara, mana kata, mana dalil ataupun mana Ustaz tak nampak pun Quran betulkan kita. Tuan-tuan, Tuhan Quran betulkan. Ni jin dekik. Ni hati. Hati ini kita mula rasa tenang, mula puji Allah. Dan ketika mana kita mula puji Allah, Allah bersihkan hati kita, ketika itulah hati kita mula tenang. Ketenangan tidak boleh dijual beli. Ketenangan tidak boleh dijual beli, walaupun berbilion, bertrilion ataupun berinfinity, macam mana pun duit tak boleh dijual beli. Oh, kau ada tenang, aku tengok kau nampak ni tenang, aku nak beli ketenangan kau. Oh, kau nak beli, aku jual ketenangan. Tak boleh dijual beli ketenangan. Ustaz nak semua tulis di ruangan komen. 150 yang sedang menonton ini, Ustaz nak suruh komen di ruangan komen. Ketenangan tidak boleh dijual beli. Ketenangan tak boleh dijual beli. Ketenangan Allah yang bagi. Dan macam mana nak supaya Allah izinkan ketenangan itu singgah di dalam hati kita, duduk di dalam hati kita, macam mana kita nak benda ni? Macam mana kita nak beli ketenangan ini? Macam mana kita nak supaya Allah rezekikan ketenangan ini? Oh, terima kasih Ustaz Ahmad. Macam mana kita nak beli ni? Nak beli ni. Nak adakan ketenangan ini. Maka tuan-tuan, ketenangan itu perlu diminta doa. Kita selalu minta doa. Kita kena selalu minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kurniakan kepadaku ketenangan jiwa. Kurniakanlah kepadaku ketenangan jiwa. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, nak tenang macam mana? Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Macam mana kita nak tenang? Ketenangan hati ini kita nak dapat adalah kita sentiasa ingat Allah. Dan afdal dzikr Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah Quran. Dan walaupun hari ini tuan-tuan, yang Ustaz kasih, yang Ustaz sayangi kerana Quran, walaupun hari ini kita hanya baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, hanya kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, hanya kita menyebut Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. 3 ayat ini, walaupun 3 ayat ini telah mengubah perspektif kita, telah mengubah cara fikir kita, bahawasanya Allah itu baik, Allah itu Rahim, Maha Pengasih, Penyayang. Allah lah tempat yang kita nak minta berlindung daripada syaitan yang direjam. Dan Allah lah tempat yang kita kena puji, sebab Allah bagi kita. Allah bagi kita apa? Allah bagi kita panduan hidup. Allah bagi kita panduan hidup. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan kita bengkok, nak betulkan balik. Kita bengkok, betulkan balik. Maka nak betulkan balik, Quran lah yang betulkan diri kita. Quran lah yang dapat betulkan diri kita. Itulah hebatnya Quran. Jadi dengan hanya kita mengingat Allah ini, dengan hanya kita mengingat erti Allah ini, hati kita tenang. Dan kalau kita perasan
diciptakan manusia yang bernama, makhluk yang bernama Siti Hawa, iaitu wanita, diciptakan daripada mana? Daripada tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok, betul? Diciptakan. Sebab itulah digelar ketika mana Nabi SAW, ketika mana Nabi Adam AS, dia tidur, kemudian dia bangun, tiba-tiba dia tengok ada wanita, oh cantik. Ketika itu malaikat tanya dia, nama apa dia ni? Maka Nabi Adam kata, namanya Hawa. Namanya Hawa. Hawa, apa makna Hawa? Hawa itu adalah bermaksud yang diciptakan daripada benda yang hidup. Manusia, makhluk Allah yang diciptakan, tidak ada ayah dan mak, iaitu Nabi Adam AS. Boleh tulis? Pertama, makhluk yang diciptakan tidak ada mak ayah, iaitu Nabi Adam AS. Makhluk Allah yang diciptakan tidak ada ayah, tidak ada mak, iaitu ada ayah. Siapa dia? Hawa. Diciptakan daripada lelaki. Kemudian manusia yang diciptakan tidak ada ayah, ada mak, adanya ibu, iaitu Nabi Isa ibni Maryam. Dan manusia yang diciptakan daripada ayah dan ibu, iaitu kita, diri kita. Tiba-tiba jadi, oh dia tak ada mak ayah. Mana ada orang tak ada mak ayah? Dia ada mak ayah, mana boleh tak ada mak ayah? Cuma mak ayah dia mati bila, itu je beza dia. Dia lahir-lahir, ayah dia telah meninggal. So kita ni diciptakan daripada air mani. Air mani masuk dalam rahim wanita. Inilah kita, diri kita. Ketika mana diciptakan Hawa daripada tulang yang bengkok, yang kita perlu faham tuan-tuan yang Ustaz kasihi, yang Ustaz sayangi kerana Quran. Macam mana kita nak betulkan? Kita sebagai suami, kita kena betulkan. Jangan terlalu kuat, lembut je betul. Lepas tu kadang-kadang dia bengkok balik, kemudian betulkan balik. Itulah wanita. Suami tukar suami, betulkan balik, kemudian dia bengkok balik. Sama seperti kita, walam yaj'al lahu iwaja. Sama seperti diri kita, tuan-tuan. Kita betul, okey. Kadang-kadang kita bengkok sikit. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia belak. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang dia bengkok. Belak pula. Belak tu bahasa Kelantan. Belok. Jadi belak pula. Bengkok. Takut ada orang tak faham. Belak tu apa, Ustaz? Itu Kelantan Malaysia. Terluai. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ketika diri kita kadang-kadang kita lurus, kita bengkok, kita luruskan balik. Nak luruskan ketika mana kita bengkok, Quran yang meluruskan diri kita, tuan. Dapat sesuatu. Itulah kehebatan Quran. Itulah kehebatan Quran. Kita sudah masuk pukul 12. Mungkin kita nak berhentilah setakat ini, disebabkan kita pun nak bagi luang kepada sahabat-sahabat kita untuk qailullah sekejap, tidur sekejap sebelum nak waktu Jumaat, ataupun bersiap-siap untuk pergi Jumaat, ataupun yang mungkin kalangan kita dah nak masuk Jumaat dah, mungkin daripada Sabah nak masuk Jumaat dah. Semoga bermanfaat dan dapat sesuatu. Saya harap sangat-sangat kita semua dapat, diri saya, Ustaz, diri kita dan kita semua dapat sesuatu daripada perkongsian yang sedikit sahaja perkongsian. Dan sedikit perkongsian ini Allah izin. Sedikit perkongsian ini Allah yang mengizinkan kita, bukan siapa-siapa yang izin. Allah izin.
Kita hari ini boleh jadi baik sebab Allah izin. Kita hari ini Allah bagikan sedikit ilmu sebab Allah izin. Kita hari ini kita boleh bersama dengan orang-orang baik sebab Allah izin. Semua apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sebab Allah izin. Tidak bergerak walaupun sebesar zarah, sebesar kuman, sebesar zarah pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Ustaz minta maaf sekiranya Ustaz terkasar bahasa, tersilap bicara. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum lagi follow Ustaz, boleh follow Ustaz. Walau ada yang belum masuk grup lagi, boleh PM kita Ustaz. Semoga bermanfaat insya-Allah. Sahabat-sahabat yang Ustaz sayangi, yang saya cintai kerana Quran, kita berkumpul kerana Quran. Jadi sekadar itu saja. Pada sahabat-sahabat yang nak buat infak untuk tabung dakwah Quran, boleh PM kita Ustaz juga. Dan pada tabung dakwah Quran ini kita insya-Allah kita ada program, dan Ustaz dah tanya tadi, siapa-siapa yang masuk live tadi, Ustaz dah tanya dan minta izin dengan orang yang nak buat signboard untuk arwah Tok Guru tu, signboard dekat kubur tu, dan dia dah izinkan. Alhamdulillah. Dan dia tengah tanya sebut harga berapa untuk buat signboard, dan siapa yang nak berinfak boleh PM kita Ustaz, ataupun boleh yang dah ada nombor message Ustaz, bagi tahu Ustaz nak infak untuk signboard, nak infak untuk signboard, dan nak infak untuk tabung dakwah Quran, boleh insya-Allah kan. Insya-Allah dengan itu dapat, kita akan tengok, Ustaz akan pastikan dia orang akan buat signboard itu, kita buat awning, nak bagi dia tahan lama, dan buat letak lampu nak bagi dia nampak cantik, rasa orang apa, rasa nak pergi, nak melawat. Kerana apa? Ketika mana kita melawat kubur, kita masukkan dalam hati kita, ya Allah, aku banyak dosa, aku takut aku kembali dalam keadaan berdosa, ya Allah, kembalikanlah dia aku dalam keadaan aku diredai, aku meredaimu, ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jadi sekadar itu saja. Sekali lagi Ustaz minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekali itu saja. Salam sayang, salam cinta, salam hormat dari Ustaz kerana Quran untuk kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.